Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maryam Ahmad, Muhammad Amin bin Sa'du. Masya Allah, lama ni orang kita lama tak jumpa Muhammad Amin ni. Alhamdulillah dah datang balik. Masya Allah. Jas Hasbullah, Rusnah Lauman, Cikgu Asyahidi, Nubli Ahmad. Masya Allah, Nubli Ahmad, Nubli Muhammad. Waalaikumsalam. Khairun Nazwan. Masya Allah. Waalaikumsalam. Sayyid Sofian, Masya Allah. Masya Allah, ramai dah. Kita ada sahabat-sahabat yang baru mengikuti, Masya Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Insya Allah kita berniat untuk habiskan ke semua hadis. Jadi siapa yang ketinggalan di belakang-belakang, Waalaikumsalam, Hanum Adini, Adi Abdullah, siapa ketinggalan di belakang boleh dapati pengajian-pengajian tersebutlah. Muzakir Syukri, Ruqiyah Hayat, Masya Allah. Kita sedang menunggu sahabat-sahabat semua, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ni kita berada di bab tatawwu', bab solat-solat sunnah. Bab tatawwu', bab solat-solat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجادة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل الجهاد ماضي منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال ولا يبطله جور جائر ولا أذل آذل الإيمان بالأكدار أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. So malam ni kita berada di bab tatawwu'. Tatawwu' ni bab sunnat. Tapi kita bab solat sunnah. Alif lam tu nak menunjukkan kerana di dalam bab ini alif lam tu kita panggil dia alif lam pada at-tatawwu'. Tu alif lam ihduz zihni. Ihduz zihni maksudnya alif lam tu ihduz zihni. Siapa ihduz zihni di sini? Iaitu pengarang. Jadi pengarang bila babut tatawwu'. So bila pengarang menuliskan alif lam di situ, maksud pengarang ialah sunat-sunat. Tapi oleh kerana kita sekarang berada di dalam kitabus solat, maka sunat solat. Bab solat sunat. Bab solat sunat. Begitu. Itu kita panggil dia alif lam ihduz zihni. Ahmad Abu Zair, Masya-Allah. Nur Hisham, Muda Fadli, Masya-Allah. Masya-Allah. Ustaz Tahir. Lupa dah nama dia apa tu. Masya-Allah. Hazrul Sulaiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita menanti.
Tatawwu' diambil daripada perkataan ta'at. Diambil daripada perkataan ta'at. Tatawwu' daripada perkataan ta'at yang memberi makna inqiyad, tunduk dan patuh. Melakukan ketaatan dan ibadat yang sunat ini dipanggil sebagai tatawwu'. Maksudnya orang yang buat sunat ni ialah orang yang tunduk dan patuh. Dah fardu. Orang buat sunat ni memang dia dah buat fardu lah. Dia asal tatawwu' tu asal daripada perkataan ta'ah. Tawawa'in. Jadi ta'ah. Dia macam tu. Macam itulah Nabi kata as-salah. Salah apa ni? Nabi SAW bagi tahu. Nabi SAW bagi tahu apa ni? Apa dia kata? Fi salah. Mana kata qurratu aini qurratu aini fi salat. Qurratu aini fi salat. Ju'ilat qurratu aini fi salat. Jadi qurratu aini, qurrah, qaf ra ta, qurrah ni daripada apa perkataan dia. Macam ni kan, tatawwu' dia ambil daripada perkataan ta'at. Qurrah, qaf dengan dhamma, ra musyaddad dan ha, qurrah. Qurrah ni dia ambil daripada perkataan dia ada dua. Dia ambil daripada asal perkataan qarra atau qurra. Kalaulah qurrah ni diambil daripada perkataan, ulama bahaskan. Kan kalau biasanya kita terjemah sejuk pandangan mataku dalam solat. Itu atas makna qurrah. Perkataan qurra. Tapi kalau kita ambil daripada perkataan qarra, qarar ni tetap. Qarar ni maksud dia tetap. Okey. Qarar iza karrara, bila kita ulang pelajaran ni perlu kita ulang selalu. Ulang. Ustaz pun dah ulang kitab ni dah 22 kali dah. Ulang. Tapi rasa seronok. Iza karrara qafra. Maknanya dia dengan kaf. Karrara iza karrara qarrara. Jadi apabila kita ulang, dia akan jadi mantap, tetap. Jadi ju'ilatis salat, ju'ilati qurratu aini fis salat. So kita tetap. Misalnya apa? Bila Nabi SAW dalam solat, Nabi hadirkan baginda sedang melihat mahbub. Mahbub tu siapa? Allah Ta'ala lah. Baginda sedang bercakap dengan Allah Ta'ala. Nabi sedang berlihat. Nabi sedang bercakap dengan Allah. Nabi hadir. Nabi hadirkan zat Allah itu di hadapannya. So Nabi sedang bercakap dengan mahbub yang dicintai. Bila kita sedang bercakap dengan kekasih, bila kita cakap dengan kekasih, hati kita tenang tak? Hati kita tenang. Mata kita tak ke sana ke sini, pandangan kita tak alih ke sana, pandangan kita tetap. Maknanya tetap. Qarran tetap. Jadi Allah Ta'ala telah jadikan tetap pandanganku dalam solat. Tapi dia tak terjemah tetap pandangan. Bila kita melihat sesuatu yang kita cinta, malam ni kita cerita bab cinta sikit. Bila kita melihat sesuatu mahbub yang dicintai, habib yang mencintai, mahbub yang dicintai, mere mahbub, wahai kekasih hatiku, asyikin, mere mahbub, wahai kekasih hatiku. Cikgu Kamal, Cikgu Asiah depan Masjid Besar Fasimah, tapi saya tinggal Selayang. Okey, Muzakir Syukri. Okey. Cikgu Kamal kenal Cikgu Asiah pun saya kenal.
Okey, tak apa. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaba. Kalau tak memperkenalkan diri, tak kenal juga kan. Okey. Jadi bila hadirkan mahbub, Nabi bila dalam solat, Nabi seolah-olah bercakap dengan Allah, seolah-olah mana? Seolah-olah bercakap dengan kekasih. Bila kita bercakap dengan kekasih, bila kita bercakap dengan kekasih, kan, bila kita tengok sesuatu yang kita suka, pandangan kita tetapkan, tak ke sana, tak ke sini, tak ke sana, kita tak paling ke sana, tak paling ke sini. So menunjukkan pandangan kita tetap. Bila pandangan kita tetap, maka menyebabkan hati kita tenang. Jadi terjemah di sini, ju'ilati qurratu aini fi salat. Allah Ta'ala telah tenangkan hatiku. Tenangkan mata, maknanya tetapkan mata. Tetapkan mata maksudnya hati. Bila tetap mata, hati kita tenang. Bila kita tetap pada satu tempat, hati kita rasa tenang. Kita tetap pada kekasih. Kita menatapi kekasih. Kita menatapi kekasih. Maka bila kita tatap kata kekasih, hati kita tenang tak? Seronok, tenang, sejuk. Seronok, tenang, sejuk. Begitu. Jadi sebab itu kalau kita asal perkataan qurra daripada qurrah daripada perkataan qarra, maka kita terjemah, Nabi kata Allah Ta'ala telah jadikan hatiku tenang di dalam solat. Tapi kalau lafaz qurrah itu daripada perkataan qurra, dia memberi makna sejuk. Allah Ta'ala telah sejukkan mataku dalam salat. So, kita terjemah dua terjemahan di situ. Ju'ilat qurratu aini fi salat. Allah Ta'ala telah tenangkan jiwaku di dalam salat. Ya Bilal, arihna bis salat. Bilal, cepat-cepatlah azan. Aku ni nak rehat ni dalam salatku. Jadi dua terjemah. Kebiasaannya kita terjemah Allah telah jadikan sejuk pandangan mataku di dalam solat. Sejuk pandangan mataku dalam solat. Bila kita asal perkataan qurrah itu daripada qurra, qaf ra musyaddad, kaf dengan dhammah, qurra, maksud terjemah dia sejuk. Kalau daripada perkataan qarra, qaf dengan ra musyaddad, kita panggil tetap. Jadi kita terjemah di situ, tetap tu tetap pandangan, tak ke sana ke sini apabila melihat mahbub yang dicintai. Bila melihat mahbub yang dicintai, seolah-olah melihat Allah yang dicintai Nabi tadi. Bercakap dengan zat Allah, membaca kalamullah, bercakap dengan zat Allah dengan kecintaan. Mata tak ke sana ke sini, hati menjadi tenang. Di terjemahnya, Allah Ta'ala telah jadikan ketenangan hatiku di dalam salat. Bila kita terjemah daripada perkataan qarra, bila terjemah daripada perkataan qurra, barulah Allah Ta'ala dijadikan sejuk mataku dalam salat. Tenang, sejuk mata. Itu istilahlah sejuk mata. Allah sejuknya mata. Lihat, bagusnya budak tu. Sejuk mata lihat. Kalau kita tengok budak-budak bagus kan, budak-budak kecil bagus, hafiz, Masya Allah, Quran pandai, belajar pandai, kita berkata sejuknya perut ibu dia yang mengandungkan dia tu. Sejuk perut ibu yang mengandungkannya itu. Sejuknya perut tu kandungkan budak tu. Padahal sejuk perut budak tu, sejuk perut ibu kau tu yang kandungkan kau. Maksudnya budak tu juruh, budak tu baik, budak tu
baik berjuruhnya. Allah sejuknya perut dia, sejuknya mataku di dalam solat. Nabi kata, tenang aku ni, tenang dalam solat. Tenang dalam solat. Jadi dua lah terjemahan ju'ilat qurratu aini fi salat. Allah Ta'ala telah jadikan hatiku tenang di dalam solat, dan Allah telah sejukkan pandanganku di dalam solat. Allah. Begitu. Okey, itu maksudnya tadilah nak bagi tahu tatawwu' tu daripada perkataan taat. Jadi qurrah tu daripada perkataan qarra, terjemah dia macam ni. Qurrah tu daripada perkataan qurra, terjemah dia macam ni. Begitu. Ajib ulang bahasa Arab ni. Bahasa yang indah, bahasa Al-Quran. Okey. Dalam bab ini akan dibawa hadis-hadis berkenaan dengan solat sunat yang sabit daripada Nabi, yang kita ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain daripada solat fardu. Sunat-sunat yang sabit ni apa yang dilakukan oleh baginda, macam duha, sunat tu sabit. Cuma duha tu kan, kita belajar duha tu, hadis yang terakhir tu dia kata tu ada orang yang mengatakan tak ada duha tu sebab dia ambil riwayat Muwarriq Ijl tu, Muwarriq Ijli tu, hadis Hadrat Muwarriq Ijli, dia ambil daripada perkataan Ibnu Umar. Ibnu Umar menafikan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, Sayyidina Umar solat duha, sebab tak ada segolongan mengatakan tak ada. Tapi sebenarnya hadis tu hadis terakhir lah. Hadis nombor 1 tu ada, yang mana Bukhari sendiri mengatakan hadis tu ada, hadis tu adalah Nabi sembahyang duha. Jadi kadang-kadang orang hak tak nak tu dia ambil hadis tak ada ni. Dia semua mungkin dia tak tahu kok hadis ada. Dia ambil hadis tak ada. Dia kata tak ada, Nabi tak sembahyang sunat ni, hadis ni Nabi tak sembahyang sunat ni. Tak sembahyang sunat duha ni ada. Dia ambil hadis tak ada. Sedangkan hadis ada duduk depan sekali. So dia ambil. Kadang-kadang satu-satu orang tu dia nak sabitkan satu-satu benda pada dia, dia sembunyikan hak lain tu. Tapi ulama, jazakumullah, ulama ni Masya-Allah, pengarang ni dia tak sembunyi, dia cerita semua hadis, dan dia cerita juga yang menyatakan Nabi tak sembahyang. Tapi tajuk dia tidak melakukan bukan bererti menafikannya. Nabi tak buat tapi bukan bererti Nabi menafikannya, dan kita telah bagi sebab dan dalil sebagainya. Jazakumullahu khairul jaza, ahsanul jaza, ahsanul jaza kepada kat sana dah. Ahsanul jazak pada ulama. Terima kasih jelaskan pada kita. Kita ni saya ni cuma ambil susun balik pada tuan-tuan, dan tuan-tuan baca mudahlah faham. Tak nak bergaduh dengan orang, gitu je lah. Kita sebenarnya tak nak, bukan kita baca ni bukan nak tahu, nak berdebat dengan orang. Kita nak tahu apa yang kita buat tu ada. Begitu. Okey, hadis pertama, bab sembahyang fadilat tahiyatul wudu. Ada sembahyang tahiyatul wudu. Riwayat dia muttafaq alaih lagi. Nabi tak buat, mana Nabi buat ni? Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, hak Nabi tak buat, bid'ah. Macam-macam kalau orang nak timbulkan berbagai-bagai. Kita tengok dari sudut positif. Kita tengok dari sudut perkara yang kita buat, dan benda ni telah ada dan sabit daripada ulama-ulama. Jazakumullah khairul jaza, ahsanul jaza pada ulama-ulama kita, masya-Allah, dalam empat-empat mazhab, masya-Allah, bertungkus lumus untuk memaham dan memberi kefahaman, tidak menunjukkan perkara-perkara negatif pada masyarakat, menimbulkan perkara-perkara di zaman-zaman sekarang ni kan, macam-macam dibuatnya untuk menunjukkan apa yang dibuat tu betul, yang kita buat tu salah. Tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam li Bilal inna salati fajr ya Bilal haddisni bi arja amalin amiltahu fil Islam fa inni sami'tu daffa na'alaika baina yadayya fil jannah. Qala ma amiltu amalan arja indi inni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min laylin
wala naharin illa sallaitu bizalika tuhur ma kutiba li an usalliya. Muttafaqun alaih. Bukhari lagi riwayat ni, Bukhari Muslim lagi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, "Wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku akan amalanmu yang paling baik dalam Islam. Sesungguhnya aku mendengar bunyi tapak kakimu di syurga." Oh Bilal, apa amalan yang kau buat tu sampai aku dengar tapak langkah kau kat syurga? Dia tak tanya Nabi, kau sembahyang ni pakai sembahyang, dia buat bid'ah ke Bilal ni? Tak tanya Nabi pula. Nabi kata Bilal, kau buat bid'ah apa? Tak, Nabi tak tanya, Nabi tak kata gitu. Engkau buat apa amalan ni? Hingga aku tengok, aku dengar tapak kaki kau kat syurga. Kau ni buat bid'ah sungguh Bilal. Tak, Nabi tak begitu. Cara pertanyaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku mendengar tapak kakimu di syurga. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu berkata, aku tidak mengamalkan apa-apa amalan yang istimewa, melainkan aku akan berwuduk setiap kali ianya batal. Bila wuduk aku batal, aku berwuduk. Sama ada siang ke, malam ke. Lalu selepas berwuduk tadi, aku menunaikan solat sebanyak 2 rakaat, sebanyak yang termampu bagiku. Aku buat 2 rakaat solat selepas tu, solat mutlak. Tapi solat mutlak tu atas nama solat tu tahiyatul wudu. Tahiyatul wudu. Begitu. Nabi telah mendengar derak langkah, yakni perjalanan Bilal di syurga ketika Allah telah membuka kasyaf kepada baginda. Allah tunjukkan pada baginda. Kasyaf tu Allah bukakan. Kasyaf tu sembunyi tu Allah jelaskan. Buka dengan hati sekali. Allah telah memberitahu ilmu gaib kepada Nabi sehingga baginda dapat melihat peristiwa itu dalam keadaan baginda sedar. Dalam keadaan baginda sedar, baginda nampak. So kita nampak benda depan. Kau nampak apa tu? Adalah aku tengok something kat depan aku. Orang lain tak nampak. Ustaz nampak tak? Ustaz tak nampak. Saya nampak Ustaz. Bahaya tu. Nampak apa tak tahu. Okey. Aku ada kemungkinan bahawa baginda mendengar sendiri bunyi langkah kaki Sayyidina Bilal ketika itu, atau Nabi melihatnya ketika malam Mi'raj dalam suasana-suasana yang berbeza. Diberitahu oleh ulama macam mana penglihatan yang Nabi lihat tadi. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu berjalan di hadapan baginda. Mengapa Bilal berjalan di hadapan baginda sedangkan Nabi di belakang? Jawabnya kerana beliau ialah khadim. Khadim ni perlu berjalan di hadapan terlebih dahulu daripada makhdumnya. Bunyi siren. Siren tu kenapa bunyi siren? Belakang nu raja nak datang. Orang besar nak datang. Sebab tu siren bunyi. Jadi kenapa pula siren bunyi? Alah, trafik mesti duduk depan lah. Sebab nak beri laluan kepada yang nak datang tu. Hak besar tu. Begitulah Sayyidina Bilal. Masuk dahulu, duduk depan. Tangkah duduk depan. Masuk dalam syurga dulu. Sebab nak sambut kedatangan Nabi. Sayyidina Bilal berkata, pada bila-bila masa aku bersuci. Aku bersuci, yakni wudu atau mandi atau tayamum. Bila-bila aku mandi saja, aku berwudu. Tayamum, aku berwudu. Sama ada siang ke malam, maknanya bila aku bersuci, maknanya selepas berhadas lah. Kita ambil poin akhir. Selepas bersuci, maknanya bila aku bersuci, maknanya lepas hadas. Wudu ke, ataupun dengan mandi ke, kita boleh niat bersuci lah. Atau tayamum, tiga situasi keadaan bersuci tadi. Tak kira lah. Sama ada malam ke siang, aku akan menunaikan solat. Hadis ini menerangkan tentang solat sunat selepas berwudu yang dinamakan sebagai solat sunat tahiyatul wudu atau syukrul wudu. Ataupun syukrul wudu, syukur kerana selepas menunaikan wudu. Escort. Escort. Mujud tak for escort lah.
tukar itu dengan orang lain. Okey, solat istiqarah pula. Solat istiqarah ni, siapa-siapa nak cari jodoh ni kena istiqarah. Okey, wa an Jabirin, bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-2 13 23 13 23 tadi 13 22. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umur kama yu'allimuna suratan minal Qur'an yaqulu idza hamma ahadukum bil amri falyarqa rak'atan min ghairi fariḍah thumma liyaqul Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'alamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal 'amal khairun li fi dini wa ma'asi wa 'aqibati al-'amr aw qala fi 'ajili amri wa ajili faqdirhu li wa yassirhu li summa barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal 'amr syarrun li fi dini wa ma'asi wa 'aqibati amri aw qala fi 'ajili al-amri aw ajili fasrifhu anni wasrifni anhu faqdirhu lil khaira haitsu kana summa ardini bihi qala yusammil hajatah rawahu Bukhari. Allahu akbar. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu berkata, Nabi mengajar kami solat untuk meminta kebaikan dalam urusan. Dia panggil istikharah daripada perkataan khair lah. Pada perkataan khair, mencari kebaikan dalam urusan. Nak minta lah. Istikharah tu dia buat istifa'al. Istifa'al tu memberi makna talab, meminta kebaikan dalam apa? Dalam setiap urusan ke, kita nak bisnes ke, nak berniaga ke, nak apa ke, nak tengok ke, misalnya nak tengok ke, tak kisahlah tengok kali ke berapa ke. Seperti baginda mengajar kami surah dalam Al-Quran. Baginda bersabda, apabila salah seorang daripada kamu ingin melakukan suatu urusan, hendaklah dia solat 2 rakaat dan berbaca doa ini. Ya Allah, terjemah dia. Sesungguhnya aku memohon kebaikan dengan pengetahuanmu dan meminta kekuatan dengan kudratmu. Kudrat Allah Ta'ala, kekuatan tu duduk, kekuatan itu berada pada kudrat Allah, dan meminta daripada kurniaanmu. Aku kurniaan Allah yang maha agung. Sesungguhnya engkau maha berkuasa dan aku tidak apa-apa kuasa. Aku tak ada apa pun, ya Allah. Tak ada apa manusia yang berasal daripada setitis air yang tidak dipandang oleh seseorang pun. Allah, jika engkau mengetahui, engkau maha mengetahui dan aku tidak mengetahui. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahawa urusan ini baik bagiku untuk agamaku, kehidupanku dan hari kemudian, atau dia berkata urusanku sekarang dan yang akan datang, maka tetapkanlah ia untukku dan mudahkanlah ia untukku. Kemudian berkatilah aku padanya. Dan jika engkau mengetahui bahawa ia tidak baik bagiku untuk agamaku, kehidupanku dan hari kemudianku, atau dia berkata urusanku sekarang ni dan yang akan datang, maka naklah engkau jauhkan ia daripadaku dan jauhkanlah ku daripadanya, dan tetapkanlah untukku kebaikan dalam setiap keadaan. Kemudian redalah aku padanya. Lepas tu sebutlah hajat apa yang dia nak. Ya Allah, kalau benda ni baik dalam perniagaanku, aku ni nak buat perniagaan baru ni, tapi setelah tanya perniagaan yang nak diceburi itu, setelah dia tanya perniagaan yang diceburi tadi, kena tahu benda tu betul ke tak betul. Gitu. Halal ke tak halal, boleh ke tak boleh. Walaupun nak istikharah pun kena tanya juga halal haram tu. Lepas rasa tanya halal haram tu dah tahu, so bolehlah buat istikharah. Begitu. Nabi mengajar kami solat untuk meminta kebaikan dalam urusan. Urusan condong sikit, kita panggil dia solat istikharah. Seperti baginda mengajar kami surah dalam Al-Quran.
Maksudnya ialah begitu teliti dan mengambil berat dalam mengajarkannya. Setiap urusan Nabi ajar untuk kita buat supaya kita mendapat kebaikan daripada urusan yang kita nak laksana tu. Apabila seorang itu ingin melakukan mana-mana pekerjaan yang pekerjaan itu sendiri adalah mubah, harus kena tahu dah, jangan hak tak mubah pun kena doa juga, tak. Dan timbul perasaan sama ada hendak melakukannya atau tak nak melakukan, nak buat ke tak nak buat ni. Atau pekerjaan yang mana adalah perkara-perkara yang sunat, contohnya adalah hendak melaksanakan haji sunat atau umrah sunat pada tahun ini atau tahun depan. Hendaklah membeli atau tidak, melaksanakan atau tidak, sama ada ataupun mengetahui sesuatu barang sama ada ingin beli ke tak nak beli ke. Juga pada masalah perkahwinan, sama ada elok ke tak elok ke berkahwin dengan seorang itu, maka hendaklah dilakukan solat istikharah dan berdoa meminta petunjuk pada pekerjaan itu. Akan tetapi sekiranya itu telah tetap, maka ia tidak perlu lagi kepada istikharah. Tak mahu dah kita nak dah, tak payahlah. Dah memang nak buat dah ni. Dia istikharah ni bila kita band, bila kita tengah-tengah, bila kita syak, nak ke tak nak buat ke tak nak buat, nak beli ke tak nak beli, nak masuk ke tak nak masuk ni, nak masuk Meminang ke tak nak masuk Meminang ni. So gitu. Kalau memang nak dah meminang, aduk sembahyang hajat je lah, supaya nak buat dah perniagaan tu. Bukan tak nak buat, nak buat dah, sembahyanglah hajat ke, supaya perniagaan itu dibaiknya menjadi kebaikan. Akan tapi sekiranya pekerjaan itu telah tetap, maka tidak perlu kepada istikharah. Sekiranya suatu pekerjaan itu haram atau makruh, maka langsung tidak perlu istikharah. Sekiranya perkara itu memang kita telah diputuskan untuk melakukannya, maka ia juga tidak perlu untuk istikharah. Kaifiat untuk solat istikharah, macam mana pelaksanaan untuk menunaikan solat istikharah tadi. Macam mana kita nak buat solat istikharah tadi, pelaksanaan kita macam mana dan sebagainya. Pertama, kita berwuduk lah. Kalau tak ada wuduk, tak perlulah. Maknanya berwuduk tu bagi yang tak ada lah. Bersuci tu bagi yang tak suci lah. Kedua, mengerjakannya di luar waktu haram dengan niat. Maksudnya jangan tunai pada tempat-tempat yang tak boleh kita sembahyang, bizat ataupun bisifat. Dengan niat solat istikharah 2 rakaat ketika takbiratul ihram. Maka Allah, dan masa Allah sebelum bar tu, niatlah sahaja aku sembahyang sunat istikharah sehingga selesai solat, sehingga selesai, kemudian bacalah doa seperti mana yang disebutkan di atas. Macam mana doa satu-satu, kalau tak boleh tulis, baca kod Arab, lepas tu minta kod Melayu, tulis juga terjemahnya sekali, apa salahnya, Allah Ta'ala tahu. Sekiranya seorang itu solat tahiyatul masjid atau tahiyatul wuduk, yang mana kedua-duanya itu sebenarnya ialah solat sunat mutlak. Kemudian setelah selesai dia berdoa dengan istikharah, maka ia dibolehkan. Boleh juga, sebab kita tak spesifik sembahyang tu. Niat, okey. Bila kita ulama telah bahaskan di sini dalam fiqahnya, maksudnya kita boleh niat solat istikharah, kita doa. Tapi kalau kita solat mutlak, solat sunat mutlak, tengok solat sunat mutlak tu nombor 1. Ibarat kita Busyratul Karim, memadai meniat mengerjakan solat pada solat nafil mutlak, yakni solat yang tidak dikaitkan, disyaratkan dengan sebarang waktu atau sebab, dan semua solat yang dikaitkan dengan waktu atau sebab yang disamakan dengan solat nafil mutlak seperti tahiyatul masjid, sunat wuduk, istikharah, tawaf, sunat zawal, kembali daripada safar, masuk rumah, keluar daripadanya, atau daripada tempat mandi, atau solat hajat, atau solat sunat di tempat yang tidak disembah Allah padanya, dan seumpamanya. Ni betul-betul yang mana adanya ada, tapi dia di bawah solat mutlak. Tapi
dia di bawah sunat mutlak, tapi dia ada nama. Dia ada satu solat sunat saja, sunat mutlak, tapi dia ada nama, tapi dia sebenarnya terhimpun di bawah solat sunat mutlak. Tengok tengok, yakni solat yang tidak dikaitkan, solat yang tu tidak disyaratkan. Kait tu disyaratkanlah dengan sebarang waktu dan sebab, atau dan semua solat yang dikaitkan dengan waktu atau sebab disamakan dengannya, nafil, atau sebab yang disamakan dengannya. Sebab ni sama dengan solat sunat mutlak. Semua ni solat sunat mutlak belaka, cuma dia ada nama. Solat sunat tahiyatul masjid, dia di bawah solat sunat mutlak tapi bernama, dikaitkan dengan nama. Atau solat sahaja aku sembahyang sunat yang dia tidak syaratkan, dia tidak jengkelkan dengan kait tadi. Dia tidak jengkelkan dengan mana-mana yang ditentukan. Dia dua sunat mutlak ni, sunat mutlak yang ada kait, sunat mutlak yang tak ada kait. So sebenarnya dia di bawah semua sunat mutlak belaka. Tapi ulama bezakan sunat mutlak, dia beza. Jadi sunat mutlak yang dikaitkan, yang tidak dikaitkan dengan sebarang waktu dengan sebab. Dia tak ada waktu, dia tak ada sebab. Sembahyang tu masjid, dia sunat mutlak tapi dia sebab, maka kita namakan dia sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tapi dia akan tempat yang berhimpun tu ialah tempat sembahyang mutlak, cuma dikaitkan dan tidak dikaitkan, tapi dia berada di bawah sunat mutlak. Okey, macam mana kita nak faham? Okey, kadang-kadang kan benda-benda tu kita bincang juga, macam mana kita nak faham. Okey, sekarang kita datang sembahyang masjid. Kita datang ke masjid, iaitu pada imam sedang berkhutbah. Boleh faham Kita datang, dah lewat azan kedua dah, tu imam dah mula khutbah dah. Kita pun naik atas masjid. Sebenarnya dalam hadis dia mengatakan, Imam Syafi'i kita berpegang macam ni. Dalam hadis mengatakan, bila dengar khutbah kita tak boleh sembahyang. Macam mana kita nak mengharuskan solat tadi? Jadi kita tak sembahyang sunat, kita tak sembahyang dah. Dia jadi tempat atas sembahyang sunat. Dia datang atas sembahyang sunat. Jadi kita masuk masjid, kita tak boleh sembahyang sunat, kita tak boleh sembahyang. Kita kena dengar khutbah. Kita masuk masjid, kita kena dengar khutbah. Tapi macam mana kita boleh sembahyang? Mengharuskan kita sembahyang, iaitu bila kita masuk ke masjid, dalam masjid, maka tertanggunglah ke atas kita. Dia sunat je, tanggung tu tak wajib pun. Tertanggunglah ke atas kita sunat tahiyatul masjid. Sunat mutlak yang ada kait, tertanggunglah sunat tahiyatul masjid. Jadi tempat sunat tahiyatul masjid kita gantikan dengan qabliyah Jumaat. Sebenarnya kita tak ada reason nak sembahyang, kita tak ada reason untuk sembahyang qabliyah, sebab kita tak ada reason untuk sembahyang qabliyah sebelum Jumaat, sebab sekarang sudah khutbah. Tapi oleh kerana kita masuk ke masjid, maka kita tertanggung. Faham Kita tertanggungnya solat tahiyatul masjid. Maka tempat solat tahiyatul masjid tu kita tukarkan dia dengan, sebab kita boleh buat qabliyah Jumaat tu kerana kita menggantikan, sepatutnya kita tak boleh sebab dah khutbah, tapi kita menggantikan tempat tahiyatul masjid yang tertanggung ke atas kita. So dia compare kan, dua-dua tu sunat. Okeylah, tahiyatul masjid itu ditukarkan kepada qabliyah Jumaat. Boleh faham?
Jadi kalau kita datang, kita duduk luar masjid, kita tak boleh sembahyang sunat lah. Sebab kita tak tertanggungnya solat tahiyatul masjid. Jadi kita duduk di luar sekarang, mungkin sekarang kena duduk luar dah, lebih orang tak cukup 40, lebih ber 40 baru ni kena duduk luar dah belakang. Jadi kalau kita tengah khutbah, kita tak boleh sembahyang sunat lah. Kita tak boleh sembahyang sunat lah. Kita kena dengar, kita kena disarankan dengan khutbah. Kita disenarkan dengan khutbah. Jadi kita duduk luar masjid, maka kita tak perlu sembahyang. Kita tak boleh dan tak perlu sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Sebab kita di luar masjid dan kita tak tertanggung sunat tahiyatul masjid tadi. Ya, so kita sembahyang tahiyatul masjid lah. Tak perlu sembahyang. Kita sembahyang qabliyah lah. Dengan sembahyang tempat qabliyah tu, kita dah ambil, kita sembahyang qabliyah tu sebab kita ganti tahiyatul masjid. Dia ajib ulama dia cari, dipanggil sistem tindanan, dipanggil set. Kalau Arab, kalau matematik dipanggil sistem set, SET, set. Sistem set tu. Betul kan? Bilangan A dia ada bilangan 1 2 3, B dia ada 3 4 5. So mana tempat dia berhubung di antara A dengan B, iaitu di bilangan 3. Kita kalau dalam ilmu mantik kita panggil dia umum khusus min wajah. Umum khusus mutlak, umum khusus min wajah. Baru faham. Okey kan? Itu sebab tu kalau kita belajar itu dalam belajar Muniyatul Musalli lah tu, belajar bab solat satu persatu. Kita belajar dengan pondok dulu. Ada satu abang Pakcik Ibrahim tu kat rumah Poncol lagi tu. Dia selalu belajar pondok, tapi dia imam surau kita. Apa yang dia belajar kat pondok, dia mari baca kat kita. Masya Allah, baca kitab Muniyatul Musalli je. Bab sembahyang je. Kita budak-budak masa tu, belas-belasan umur 11, 13, 14 tahun, duduk masjid lepas maghrib, tak ada program apa, dia selalu baca kitab. Macam-macam dia baca kitab. Abang Ibrahim, Pakcik ni Abah Hin, kita panggil Abah Hin, tapi meninggal dah. Semoga Allah SWT mencahayakan kubur beliau. Dia sakit jantung, dia tak nak buat operation, so dia uzur, sepatut dia meninggal lah. Abang Ibrahim, Pakcik Ibrahim ni, Abah Hin, kita panggil dia Abah Hin. Nama dia Maidin, Abang Maidin. Tapi setelah dia dah dapat hidayat, dia tukar nama Maidin tu kepada Ibrahim. Ibrahim semua kenal lah Abah Hin. Abah Hin kat ayah, kalau kita kenal lah Poncol lagi tu, dia ada kedai. Dia ambil kat kedai Moci Awa tu, ada sewa di situ, dia ambil kedai tu. Macam mana lah? Okey, boleh faham okey, baru faham. Kalau kita sampai awal, kita boleh tahiyatul masjid ke tak? Sampai awal boleh lah, tak payah apa-apa. Ni kita kata bila kita sampai lewat, orang duduk tengah khutbah, sampai awal tu paling bagus lah. Jangan jadi macam saya, sampai orang azan kedua selalu. Gitu. Sebab duduk dekat dengan masjid, senang. Orang azan pertama tu baru turun. Orang azan pertama tu kata lewat sikit, tengok orang azan kedua dah. Tengah azan kedua, habis azan kedua, Allahu Akbar sebelum khutbah tu. Okey, tak apa sebelum khutbah. Begitu. Boleh faham Okey, insya-Allah. Mengenai bacaan pula, tengok kan. Kemudian setelah selesai, bila kita macam fadak masail ni dia jadi panjang. Saja kadang-kadang saya nak korek-korek sikit masail ni, dia jadi panjang. Sebenarnya kita nak faham yang ni pun dah cukup lah. Sebab dia kalau bab solat ni kita belajar satu kitab terus, Muniyatul Musalli, so macam-macam. Ini pun kita belajar dengan hadis. Kita nak bawa sekali hadis dan sekali penerangan. Kalau tuan-tuan habis kitab ni 9,000 hadis ni, alim besar dah. Kemudian setelah selesai, dia berdoa dengan doa istiqarah, maka ianya dibolehkan. Dibolehkan dia sembahyang sunat apa pun, lepas tu dia doa istiqarah pun boleh, tak ada jadi masalah. Tak semestinya mesti sembahyang istiqarah barulah doa istiqarah, maka dikira istiqarah. Tak, sembahyang sunat mutlak apa-apa pun, dengan dia tak niat istiqarah, maka selepas itu dia doa istiqarah pun
dibolehkan. Selesai, clear kan? Clear. Kemudian setelah selesai, akan tetapi yang afdalnya ialah dikerjakan secara berasingan dengan niat istikharah lah. Itu hak molek lah, yang tercantik, yang terbaiknya macam itulah. Mengenai bacaan surah dalam solat istikharah tidak ditentukan bacaannya. Boleh dibaca apa-apa surah pun. Sama ada Al-Kafirun rakaat pertama, Al-Ikhlas pada rakaat kedua, atau surah-surah yang lain. Urusanku sekarang dan yang akan datang. Apa maksud urusanku yang sekarang dan urusanku yang akan datang? Jadi tu alim belaka lah kita main dah. Jadi alim insya-Allah. Umi, kalau kita niat insya-Allah kita belajar, bukan setakat nak jadi alim. Tak boleh jadi alim pun tak apa, niat nak jadi alim. InsyaAllah di hari kiamat nanti kita akan dibangkitkan dengan sebarisan orang-orang alim. InsyaAllah. Berterusanlah, berterusan. InsyaAllah. Ketika membaca doa, tak kala sampai kepada lafaz urusanku dan urusan yang akan datang. Maksudnya mengenai amalan sunat, hutang atau sebagai-bagai yang lain. Atau juga memberi mana urusan dunia dan urusan akhirat. Boleh ajilihi wa ajilih. Boleh juga urusan dunia dan akhirat. Urusan yang sekarang ajilih wa ajilih. Boleh juga di dua-dua terjemah di situ. Dua-dua terjemah di situ. Ketika membaca doa itu tak kala sampai kepada hadzal amr, maka sebutlah hajat kita di dalam hati. Jadi sebutlah perkara yang kita ingin istiqarahkan itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Oleh itu berserahlah hanya kepadanya. Mengenai alamat pula, lepas sembahyang kita mesti mimpi ke? Kita mesti mimpi ke? Tak mimpi pun Ustaz istiqarah, tak ada alamat pun. Hak kita sembahyang tadi tak ada alamat, tak mimpi pun. Nak pilih macam mana? Mengenai alamat, tidak semestinya kita mendapat petanda dalam mimpi. Bahkan boleh jadi alamatnya ialah arah kecenderungan hati kita setelah tu. Kita tak dapat tanda apa-apa, kita tak mimpi apa-apa, kita tak dapat tanda apa-apa, tapi hati kita kan, mudahnya lah urusan ni. Lepas kita istiqarah, urusan dia tu menyusahkan kita. Ni tak boleh, ni tak boleh, ni ada rintangan, ni ada rintangan, ni ada rintangan. Tu tandanya tak payahlah. Tapi kita tandanya bila kita istiqarah, senang. So, teruskan insya-Allah. Solat taubat. Fasal kedua, solat taubat. Wa an Ali radhiyallahu anhu, hadis ke-1324. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala haddatsani Abu Bakr wa sadaqa Abu Bakr qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min rajulin yuznibu zamban summa yaqulu fayatatahharu summa yusalli summa yastaghfirullaha illa ghafarallahu lahu. ثم قرأ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. رواه الترمذي وابن ماجه إلا أن ابن ماجه لم يذكر الآية. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Abu Bakar telah menceritakan kepadaku dan Abu Bakar benar-benar mendengarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sunat taubat ni mendengar Rasulullah bersabda. Apa sabdanya? Tidaklah seorang lelaki yang melakukan dosa, satu orang yang mana dia buat dosa. Allahu akbar. Kita tak lari. Kullu bani Adam khata'un. Kita terjemah dulu, nanti selepas ni kita terangkan. Kemudian dia berwudu dan solat 2 rakaat, lalu beristighfar, memohon keampunan kepada Allah, melainkan Allah akan mengampunkannya. Kemudian baginda membaca ayat walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru lizunubihim. Ayat surah Ali Imran ayat 135. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji,
mereka yang melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri. Kita buat zalim diri kita sebab kita buat benda-benda yang mana kita tak libatkan dengan orang, tapi kita buat secara sembunyi. Segera mengingati Allah, zakarullah, segeralah mengingati Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Surah Ali Imran. Imam diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah meriwayatkan, melainkan Ibnu Majah tidak menyebut ayat yang dibaca itu. Hadis ini menerangkan solat yang dipanggil ini ialah solat taubat. Solat yang kita sembahyang ni, bila kita dosa ni, kita panggil dia solat mutlak juga. Dia di bawah solat mutlak, tapi atas dasar kait apa? Berdosa tadi tu. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu benar-benar mendengarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenyataan ini adalah jumlah muqtaridah, iaitu satu jumlah muqtaridah. Jumlah ni tidak ada sangkut paut dengan apa hadis yang disampaikan, cuma nak beritahu bahawa Sayyidina Abu Bakar itu orang yang sentiasa benar dalam percakapannya. Di sini Sayyidina Ali menganggap Sayyidina Abu Bakar termasuk dalam golongan mereka yang mulia, serta menyanjung beliau dengan mengatakan beliau ialah seorang yang benar. Sahabat-sahabat apabila mendengar sesuatu daripada orang lain perlu bersumpah. Apabila mendengar sesuatu daripada orang lain perlu bersumpah untuk menunjukkan benarnya mereka. Tetapi apabila mendengar daripada Sayyidina Abu Bakar, maka tidak perlu bersumpah. Jadi kita tengok, mempercayai satu persatu. Kita percaya kepada kawan-kawan kita, engkau ni cerita ni ambil mana ni? Dia kata, Ustaz, ada orang bagi tahu. Siapa bagi tahu tu? Dia pun tunjuk satu orang yang kita rasa iktimat, yang kita rasa yakin dengan apa yang dia cakap. Ustaz ni yang bagi tahu. Tak apalah, kalau dia okey, pergi lah. Gitu. Kalau kita kat madrasah, siapa ni bagi tahu? Ustaz Hamid ni, Ustaz bagi tahu ni. Ustaz Mansur lah ni bagi tahu. Tak apa. Okey, Ustaz Hamid, Ustaz Mansur janganlah. Kita iktimat dengan mereka tadi. Sebab dia orang besar, mudir kita, syura kita, dua-dua, masya-Allah kita iktimat, masya-Allah. Allahu akbar. Tidak perlu kepada sumpah kerana beliau digelar sebagai As-Siddiq, yang benar. Golongan Syiah telah membuat kenyataan yang memisahkan hubungan antara sahabat, sedangkan hubungan antara mereka sebenarnya amat rapat dan akrab, tidak seperti yang mana didakwa oleh mereka. Orang kata sahabat ni bergaduh satu sama lain, tak suka satu sama sahabat. Ruhama ubainahum. Sahabat ni ruhama ubainahum, berkasih sayang sama-sama mereka. Asyidda 'alal kuffar. Tapi mereka ni berkeras, tegas dengan orang-orang kafir. Maksud solat di sini ialah solat taubat. Dalam Al-Quran dinyatakan, zakarullaha fastaghfirullah, hendaklah kamu mengingati Allah lalu memohon keampunan daripadanya terhadap dosa kamu. Maknanya ialah bersolat dan beristighfar. Bukan setakat zikir saja, kita solat taubat dan kita beristighfar. Penting solat taubat ni. Taubat ni, beristighfar ni penting. Kita sembahyang sunat taubat. Kita sembahyang sunat taubat. Kalau kita dulu zaman apa ni, zaman motivasi, kita buat sembahyang taubat tengah malam. Sembahyang taubat tengah malam, sayu, buka lampu kecil je. Lepas tu datang semua orang. Lepas tu datang bunyi suara husnul lah tu. Istighfar perlahan. Sembahyang taubat, hadirkan diri. Allah itu sentiasa melihat kita. Bila kita bertakbir, kita bersujud. Bila kita bersujud, kita berdoa kepada Allah. Kita memohon pada Allah, menangis. Itu style motivasi. Tapi tak apa, okey juga pengalaman. Saya suka ambil pengalaman.
Kalau orang dakwah tak suka lah macam tu, mana boleh itu ustaz. Okey, orang nangis, kita menangis. Saya sujud, gambarkan ini sembahyang kita terakhir, kita hambanya yang berdosa. Nabi Adam AS pun dia bertaubat, sujud taubat. Dalam sunat taubat tu kita sujud taubat, lepas salam 2 rakaat habis, lepas tu kita sujud taubat. Gelak gelemak? Tak gelak gelemak. Suram-suram. Nampak cahaya sikit. Sujud taubat. Lepas tu Allahu Akbar. Lepas tu sujud taubat. Lepas sembahyang taubat, sujud taubat. Hadirkan hati. Lepas tu ada satu orang yang bercakap tu lah. Macam Ustaz Abid Liu kan, selalu dia buat tu. Lepas tu ramai-ramai mana. Tu dia buat dalam studio. Buat dalam studio. Semua tu habis. Abid Liu apa semua tu, Ustaz Abid tu. Dia banyak tanya saya lah. So, sebab satu ketika Dr. Nur Hanim rahmatullah alaih, dia kena buat motivasi. So dengan Dr. Fadilah, saya dah beritahu dah tentang dulu Dr. Hanim dengan Dr. Fadilah, dua-dua ni buat satu company besar Malakah, Malakah. Tapi untuk sebelum nak ambil motivasi ni, dia akan test dulu bos-bos, advisor mari ni. Semua orang bos-bos belakang ni, seluruh Malaysia tu, 8 orang turun seluruh Malaysia. Semua laptop depan dia nak dengar ceramah daripada pagi sampai petang. Lepas tu tempat Ustaz Dr. Hani masa tu tak sihat. Lepas tu hari pertama Dr. Fadilah Kamsah. Dr. Fadilah Kamsah. Lepas tu dia orang kata ni hari ni tak lama dah program nak berjalan. Dia kata satu orang saja boleh tolong kita. Ustaz Usnu dia mari jumpa saya. Dia redhakan saya. Saya kata okey, saya pergilah. Saya cuba sekali siapa saya pergi. So saya pergi lah. Saya kena ceramah pagi sampai petang. 4 slot. Semua depan bos-bos tu. Depan bos-bos tu. So kita orang pergi Hotel Nikon. Hotel Nikon dekat KLCC tu. Hotel 6 bintang tu, 6 star. Bila makan tengah hari tu, satu lautan tu, satu floor tu makanan saja, daripada budu sampai makanan Jepun ada. Jepun ada, Cina ada, orang putih ada. Saya cari budu je lah. Hotel Nikon tu. Lepas sembahyang asar habis siap tu, orang datuk tu datang. Dia kata, Ustaz mari ceramah. Ustaz mari kursus ke? Tak, saya bagi kursus. Orang terkejut juga, dia tengok atas bawah saya. Saya pakai begini lah, serban saya, kurta saya begini. Okey, macam tu kita buat jadi Ustaz Abid Liu apa semua tu lah, ramai dia ikut saya. Last kali saya kena pergi umrah. Lepas tu saya pergi umrah, dia kena ganti tempat saya. Lepas tu dia ada confident tu. Dulu dia tak ada confident juga Ustaz Abid Liu tu. Dia ada confident tu. So hari saya nak bertolak ke Mekah tu, dia call lagi, Ustaz jadi umrah ke ni? Saya kata saya duduk atas kapal terbang ni, nak terbang ke Madinah, nak terbang ke Mekah ni. Dia kata saya ni kena buat first time. Tu dia ada confident tu. Lepas tu dia buat tu, dia kena buat, dia ganti tempat saya, dia ganti tempat Prof Hani tak sihat dah. So dia ganti tempat saya. So dia ganti, lepas tu dia dah pandai dah ganti. Dia orang Excel tu, dia akan sambung tu saya tu 2-3 kali buat dah saya cuma pergi untuk apa tu, untuk tolong je lah. Orang minta tolong, kita pergi gitu je lah. Lepas tu dia masyhur tu, Ustaz Abid dia tu masyhur lah. So Allah Ta'ala buka rezeki untuk dia, Masya Allah. Buka dia punya saya, Masya Allah, kebaikan dia, banyak tolong orang. Alhamdulillah, baiklah tu, Masya Allah. Solat di sini ialah solat taubat. Di dalam Al-Quran dinyatakan zakarullah fastaghfiruh. Jadi selesaikan masalah dengan solat. Hadis yang seterusnya pendek sikit kita baca, kita nak habiskan. Selesaikan masalah dengan tak juga, saya tak mentor dia akak, saya tak mentor dia. So sebab dia mentor dia itulah Prof Hani dengan Prof Hanim dengan Prof Hanim dengan siapa? Prof Hanim dengan Dr. Fadilah. Tu mentor dia. Saya ni saya ganti tempat Prof Hanim. So saya tak ada, dia ganti tempat saya. Tapi
Bila saya nak pergi tu, dia duduk tanya saya lah. Sebab dia tak berani lagi nak buat. Sebab dia nak berhadapan dengan orang-orang besar kan depan tu. Mula-mula dia nak memberanikan diri. Saya tak mentor dia. Tak ada. Saya bukan mentor dia. Dia mentor dia, Prof Hanim, dengan itulah saya tak mentor dia pun. Saya sekali dengan dia, saya buat dulu perkara tu, lepas tu dia tu je. Saya tak mentor dia. Selesaikan masalah dengan perantaraan solat. Wa an Huzaifah radhiyallahu anhu qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam iza hazabahu amrun shalla, rawahu Abu Daud. Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, apabila Nabi ingin melakukan sesuatu urusan, baginda akan solat. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Apabila ditimpa musibah, baginda akan mendirikan solat, iaitu inilah yang dilatih dalam usaha dakwah. Selesai masalah 2 rakaat. Orang dakwah kan, ada masalah 2 rakaat. Apabila ditimpa sesuatu musibah, maka hendaklah kita bersolat dan meminta kepada Allah. Maksud solat di sini ialah solat hajat. Solat hajat lah kita maksud di sini. Solat hajat lah. Daripada Allah, memohon hajat daripada Allah. Hikmah daripada seorang yang menghadapi masalah kemudian dia menunaikan solat ialah apabila dia sibuk dalam solat, maka alam rububiyah akan terbuka di hadapan orang tersebut. Alam rububiyah, tentang keesaan. Alam rububiyah, alam ketuhanan ni, alam ketuhanan ni. Ustaz Dr. Nurul Zaman lewat sikit hari ni, mungkin markaziat dia lewat tu. Alam rububiyah terbuka. Maka mereka akan melihat dunia dan tidak ada apa-apa pun pada waktu itu. Mereka melihat dunia dan dunia ini nothing. Dunia ini nothing. Tak ada apa pun dunia ini. Dunia perkara dunia atau tidak ialah sama sahaja. Susah di dunia atau senang sama sahaja. Oleh itu ia akan membuatkan hati menjadi tenang. Sebab tu kan kadang-kadang kita sembahyang tu pun masalah kita nak tu tak dapat juga, tapi Allah tenangkan hati kita. Hak tu penting tu. Allah tenangkan hati kita. Sebab tu Nabi kata ju'ilati qurratu aini fis salat. Kadang-kadang kita sembahyang pun tak selesai masalah juga. Bukan tak selesai masalah, maksud saya apa yang kita nak tu tak diberi. Apa yang kita nak sesuatu lah, masalah kita tak selesai juga. Masalah kita tak selesai juga. Tidak, bukan masalah sembahyang tu nak selesai masalah. Tak, sembahyang kita buat kerana Allah. Tapi bila kita buat kerana Allah, hati kita tenang. Selesai, kalau tak selesai tak jadi masalah. Dulu kita keluh kesah. Dulu kita tak tenang. Lepas tu baru kita selesai masalah. Begitu. Oleh itu akan membuat hati menjadi tenang. Apabila Allah membuka ketenangan itu, maka mereka akan merasa tenang walaupun tidak diberi dunia pada mereka. Apabila mereka mendapat kesenangan di dunia, maka itu tidaklah menggembirakan mereka. Tidak menggembira maksudnya tak melekakan mereka daripada mengingati Allah. Dengan dapat atau tidak kesenangan dunia, itu tidak memberi kesan kepada mereka. Dapat atau tak dapat, tak kisah. Sebenarnya solat adalah untuk menenangkan jiwa. Qurratu aini, daripada qarrah, yang senang menghadapi masalah, yang sedang menghadapi masalah yang datang. Apabila hati tenang, maka kita akan mendapat mengharungi kesusahan dengan mudah. Wallahu a'lam. Semoga Allah SWT memberi taufik untuk kita amal dan sampai ke insya-Allah malam esok kita ada kelas sikit lagi insya-Allah pada malam esok. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya ada kelas lagi dengan pelajar-pelajar ni. Pelajar-pelajar duk tunggu saya 10.30 lah. Habis sekarang kat 12 saya habiskan lah tu. Wallahu a'lam. Ya awwalal awwalin
ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وطيب لنا كسبنا وكنعنا بما رزقتنا ولا تسحب طلبنا إلى شيء صرفته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم يا كريم.